Assalamualaikum, Prof. Madya Dr. Muhammad Idris bin Bolari @Bahari. Saya Muhammad Sufian bin Amin, matrik nombor 266635. Berikut adalah tugasan individu bagi subjek GM 3053, pengurusan latihan dalam organisasi. Tajuk tugasan saya adalah analisa keperluan latihan pegawai latihan vokasional di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang atau lebih dikenali sebagai KKTM Ledang Johor. Seterusnya adalah pendahuluan. Pendidikan memantapkan pengetahuan, siasah dan jati diri bagi menetapi pasaran kerja di Malaysia. Dewasa ini, pendidikan amatlah penting terutamanya bagi memantapkan pengetahuan, siasah dan jati diri. Pendidikan arus perdana yang berteraskan pengetahuan semata-mata dan penilaian secara peperiksaan kadang-kala tidak menepati pasaran kerja di Malaysia. Justru alternatif terbaik bagi melengkapkan pelajar-pelajar bukan sahaja berpengetahuan tetapi ditambah dengan skill dan sesi praktikal yang mencukupi, seterusnya membantu dalam memenuhi pasaran kerja sedia ada adalah aliran kemahiran atau TVET. TVET merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, di mana ia dibentuk dengan proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Tujuan pendidikan kemahiran ini diperkenalkan di Malaysia adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu, terutamanya melibatkan skill. Contohnya dalam bidang pendawaian elektrik, pertukangan kayu, membaiki mesin basuh dan kereta, serta bermacam-macam lagi bidang yang boleh diceburi. Skop pendidikan TVET adalah berdasarkan kepada standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan dan industri. Sejak awal penubuhan industri TVET, institusi TVET adalah bermula sejak tahun 1964. Di mana Institut Kemahiran Belia dan Negara IKBN Dusun Tua dan Institut Latihan Pendidikan ILP Kuala Lumpur telah ditubuhkan dengan visi dan misi yang jelas untuk melahirkan seramai mungkin tenaga kerja yang berkompetensi tinggi dalam pelbagai bidang. Kini lebih daripada 500 institusi TVET awam yang menawarkan pelbagai program TVET bagi semua peringkat pendidikan. Lulusan program TVET mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding lulusan program akademik, dan ia berpotensi untuk menjadi mungkin kepada lebih banyak dan terbukanya peluang pekerjaan yang lebih luas di samping lulusan institusi TVET. Ini boleh memulakan perniagaan dalam bidang kemahiran yang mereka ceburi. Sejak penubuhan pada tahun 2010, KKTM Ledang telah memberi sumbangan yang besar kepada negara di dalam melahirkan modal insan berkompetensi tinggi di dalam industri kejuruteraan, bioperubatan dengan hampir kebanyakan syarikat pembekal alatan servis mesin biomedical hospital di seluruh negara. Terdapat beberapa staf adalah graduan diploma KKTM Ledang. Graduan KKTM Ledang merupakan tenaga kerja berasaskan industri dan teknousahawan yang berjaya sejajar dengan keperluan industri negara, sekaligus menjadi institusi TVET ini sebagai identiti global yang amat disegani dan dikagumi. Sejak penubuhan Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang pada tahun 2010, terdapat pelbagai latihan yang telah diberikan kepada para pegawai latihan vokasional, sama ada yang telah dijalankan oleh pihak amanah raya ataupun badan-badan berwajib yang lain.
tetapi keberkesanan latihan yang dijalankan kepada para pensyarah adalah di kadar minimal. Umumnya, untuk menguruskan latihan yang efektif, ia memerlukan rancangan yang sistematik dan latihan yang merupakan aktiviti yang sangat signifikan kepada para pensyarah dalam organisasi pendidikan TVET untuk memenangi perubahan dan tuntutan semasa yang wujud pada masa kini. Justru itu, untuk mendidik pelajar ke arah kecemerlangan, para pensyarah perlulah dipersiapkan dengan model atau latihan-latihan berimpak tinggi. Seterusnya, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di samping membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan TVET di negara Malaysia. Kajian analisis ini bertujuan untuk membincangkan keperluan latihan pensyarah atau pegawai latihan vocational terutamanya di KKTM Ledang agar mereka dapat dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran yang mencukupi untuk mendidik para pelajar untuk menjadi tenaga kerja berkompetensi tinggi dalam bidang kejuruteraan biomedical. Latar belakang kajian. Penubuhan Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang pada tahun 2010 membuka peluang baharu pelajar untuk mempelajari bidang kejuruteraan bioperubatan di Malaysia di peringkat diploma, kerana sehingga kini hanya KKTM Ledang sahaja yang menawarkan kursus diploma pengkhususan kejuruteraan bioperubatan di Malaysia. Penambahan bilangan pegawai latihan vocational atau pensyarah di KKTM Ledang iaitu seramai 18 pelajar atau pensyarah baharu melapor diri ke KTM Ledang sejak 2019. Tenaga pengajar perlulah dibekalkan dengan latihan pengetahuan mengenai subjek yang akan diajar agar sesi pembelajaran lebih menyeronokkan. Penyataan masalah. Kebanyakan pensyarah yang berkhidmat di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang adalah terdiri dari kalangan bekas pekerja sektor swasta di dalam bidang kejuruteraan biomedical dan bidang-bidang kejuruteraan yang lain seperti elektronik, electrical, mechanical dan mekatronik. Sumber laman web rasmi KKTM Ledang menunjukkan latar belakang pendidikan KKTM Ledang seramai 42% memiliki ijazah bidang biomedical, 41% ijazah bidang elektronik dan lain-lain, manakala 17% sarjana pelbagai bidang. Statistik sejarah pekerjaan pensyarah di KKTM Ledang sebelum melaporkan diri daripada seramai 50 orang pegawai latihan vocational, hampir 73% atau 40 orang pensyarah mempunyai sejarah pekerjaan dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan dengan kursus yang ditawarkan di KKTM Ledang. Konsep analisis keperluan latihan. Analisis keperluan latihan adalah satu proses mengenal pasti pekerja yang memerlukan latihan serta bidang latihan yang diperlukan. Menurut Khairul Nizam 2004, jurang prestasi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam erti kata yang lain, seorang pekerja menghadapi masalah prestasi kerja kerana tahap pengetahuan dan kemahiran lebih rendah daripada standard yang sepatutnya. Dapatan kajian literatur mendapati pelatih-pelatih institusi berteraskan TVET di Malaysia memerlukan latihan-latihan yang spesifik dan menjurus kepada kehendak isu pembelajaran dan pengajaran semasa selain latihan amali yang mencukupi. Mereka memerlukan latihan yang berpaksikan praktikal dan bukan sekadar teori. Kerangka holistik yang menggabungkan unsur teori dan praktikal di dalam sesi pembelajaran ini akan menjadi solusi kepada melahirkan pelatih-pelatih institusi TVET yang benar-benar terlatih dan cakna kepada isu-isu persekitaran. Menurut Jalil Ahmad 2005 dalam jurnalnya yang bertajuk TVET di Malaysia, Cabaran dan Harapan, menyatakan bahawa pembangunan dan kemajuan negara pada masa kini tidak lagi bergantung kepada modal insan berpengetahuan luas, tapi juga mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang yang mereka ceburi.
Pembangunan pengetahuan dan kelayakan pendidikan yang tinggi dapat menyokong pembangunan pengetahuan dan inovasi. Namun bagi melaksanakan segala idea kepada pengetahuan dan inovasi tersebut memerlukan kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional ditambah pula dengan paras produksi yang maksimal. Bagi memenuhi segala tuntutan tersebut, yang terutamanya menjadi tanggungjawab institusi pendidikan dan latihan awam yang mengeluarkan pendidik agar melakukan saringan pengambilan yang ketat bagi menjaga kualiti pendidik yang keluar dari institusi tersebut. Selain itu, satu aspek yang perlu diberikan penekanan bagi memperkasakan pendidikan dan latihan vokasional dan teknikal ialah dengan memastikan pengajar terdiri dari mereka yang berkemahiran dan berpengalaman. Pengalaman juga di institusi yang berkaitan adalah satu kelebihan kepada pelajar. Dapatan kajian. Terdapat 3 kategori daripada analisis latihan kerja yang akan dilakukan, iaitu analisis keperluan organisasi, analisis keperluan tugas dan analisis keperluan pekerja. Yang pertama, analisis keperluan organisasi. Organisasi KTM Ledang merupakan di antara penggerak program TVET negara. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang berpaksikan kemahiran dan penguasaan pengetahuan, para pegawai latihan vokasional dituntut untuk menyumbang tenaga buah fikiran dan komitmen supaya bersama-sama pihak pengurusan KKTM Ledang untuk membawa kolej TVET ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Analisis keperluan tugas. Selain membantu dalam membangun organisasi KKTM Ledang yang lebih berdaya saing serta mempunyai kompetensi yang tinggi, para pegawai latihan vokasional yang berkhidmat di KKTM Ledang perlu memahami serta memperkayakan budaya kerja mereka. Yang terakhir, analisis keperluan pekerja. Akhir sekali, analisis keperluan pekerja pula merujuk kepada individu dalam organisasi di mana latihan yang dibekalkan perlulah menyokong pertumbuhan individu pekerja tersebut. Di dalam organisasi, di samping dapat melaksanakan tugas hakiki dengan baik tanpa diganggu perkara-perkara lain, contohnya pengurusan emosi dan kewangan. Cadangan dan kesimpulan. Di dalam analisis pekerja, majoriti daripada para pegawai latihan vokasional menilai pengetahuan dan kemahiran mereka pada tahap sederhana dan masih memerlukan banyak latihan. Kemahiran penggunaan ICT dalam sesi pengajaran dan pembelajaran haruslah dipraktikkan dengan lebih luas penggunaannya agar sesi pengajaran menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Dicadangkan pihak kerajaan melalui pengurusan KKTM Ledang dapat menerapkan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran selari dengan perubahan global dalam pendidikan. Pemilihan pelatih yang berpengetahuan, kaedah penyampaian yang berkesan dan logik yang sesuai. Pelatih atau mentor yang dipilih untuk memberikan latihan kepada para pegawai latihan vokasional perlu dipelbagaikan berdasarkan kepada kepakaran masing-masing. Ini kerana berdasarkan dapatan kajian, kebanyakan guru menyatakan bahawa pelatih yang sama sering kali dipilih untuk menjalankan pelbagai latihan. Variasi pelatih dapat memberi pelbagai kepelbagaian dalam penyampaian dan isi. Kaedah penyampaian perlu menggunakan pendekatan praktikal yang melibatkan pensyarah secara holistik dan bukan hanya menggunakan kaedah kuliah atau ceramah.